Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Kali ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran. Untuk hari ini kita sama-sama akan melihat, mendengar dan membaca dari surah At-Taubah ayat 112 hingga ayat ke-117. Jadi teman-teman yang nak ambil Al-Quran, ya, boleh buka ke halaman muka surat 205. Yang mana yang tak ada Al-Quran, jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami akan bawakan ayat-ayatnya dengan jelas sebentar saja lagi. Sebelum itu, saya nak mengambil kesempatan seperti biasa untuk menyapa teman-teman yang bersama dengan saya daripada awal hinggalah akhir pelajaran ini, dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Diharapkan semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, sejahtera dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting kita mendapat keredaan dan keberkatan di dalam kehidupan ini. InsyaAllah semoga perjalanan hidup kita di dunia dipermudahkan dan begitu juga perjalanan hidup kita di akhirat kelak. Baik, sahabat-sahabat, sebelum kita mulakan pengajian kita, marilah kita menyemarakkan lagi pengajian ini dengan pertamanya saya nak ajak sahabat-sahabat kita share dahulu, boleh tak? Kita kongsikan pelajarannya dengan ahli keluarga kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita, insyaAllah.
Dan yang kedua, saya nak minta sahabat-sahabat bantu saya. Kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kerana apa? Kita nak tanamkan dalam fikiran kita dan kawan-kawan dan semua yang menonton ini bahawa sebenarnya mengaji Al-Quran ini mudah dan senang. Terima kasih yang tolong share, terima kasih yang tolong komen. Ya, InsyaAllah diharapkan dengan support, sokongan, dokongan daripada kawan-kawan, daripada sahabat-sahabat semualah membuatkan kami terus bersemangat untuk membuatkan perkongsian ini hari demi hari, insyaAllah, sehinggalah kita khatam Al-Quran, dan insyaAllah kalau khatam pun kita akan buat lagi perkongsian ini, insyaAllah, sehinggalah kita meninggalkan dunia ini. Saya mendoakan sahabat-sahabat diberikan istiqamah. Begitu juga saya mengharapkan sahabat-sahabat mendoakan supaya saya diberikan istiqamah untuk meneruskan usaha berkongsi ilmu ini dengan kawan-kawan kita, dengan masyarakat muslimin muslimat, sehinggalah akhir hayat saya, insyaAllah. Baik, jom kita mulakan pelajaran kita. Diharapkan semua dah bersedia. Kalau dah bersedia, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart. Jom sahabat-sahabat kita lihat bacaan isti'azah. Sebelum kita masuk kepada bacaan ayat, pastikan isti'azah kita baca dahulu. Jangan terus mula baca ayat. A'udzu billah. Perhatikan perbezaannya. Bukan a'u. Bukan hamzah kedua-duanya dan bukan a'u, ain kedua-duanya. Yang pertamanya a, yang keduanya a'u. A'udzu billah. Zu di hujung lidah. Billah dibaca nipis, 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Di akhir baru masuk ke dalam mim. Kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik kawan-kawan, jom kita lihat ayat yang pertama untuk hari ini. Mungkin ada yang nak tolong tulis poin yang nak saya sampaikan ini, insya-Allah semoga ianya diberikan keberkatan dan Allah membalas jasa budi tuan-tuan dan puan-puan yang tolong tulis poin ini dan yang tolong share pelajaran ini. Baik, kita lihat di awal perkataan ini dan di awal ayat ini bermula dengan hamzah wasal. Saya dah bagi tahu selalu dan saya akan bagi tahu lagi sekali lagi, insya-Allah. Hamzah wasal bila berada di awal kalimah, di awal ayat, maka dia ada fungsi baris dia. Di sana diberikan baris. Dia tak boleh tiba-tiba kita baca taibunal. Itu tak betul. Itu tak betul. Baik, sebelum kita nak berikan jawapan ini, saya ada satu kuis ringkas lah dengan teman-teman. Minta diharapkan semuanya ambil bahagian. Kita pilih, bukan kita pilih kita beri jawapan mengikut kebiasaannya. Bagaimana yang teman-teman baca. Saya rasa mungkin ramai yang baca dah betul lah. Tak apa, insya-Allah. Yang mana yang baca dah betul, saya akan memastikan, saya akan mentahqiqkan bacaan itu bahawa sahabat-sahabat selama ini bacaannya betul, supaya kita dapat baca dengan yakin dan tenang, insya-Allah, di hari kemudian. Yang mana yang salah ataupun yang tak tahu nak baca macam mana, insya-Allah juga dapat belajar sesuatu. Siapa yang selama ini baca dengan baris atas? At-taibun. Siapa yang baca dengan at-taibun? Pilih A. Pilih A. Ataupun siapa yang baca dengan baris kasrah? Ittaibun. Siapa yang baca baris kasrah? Pilih B. Kita nak tengok macam mana. Tak apa, kalau sahabat-sahabat baca bagaimanapun, jangan malu, jangan segan. Just jawab saja. Nanti insya-Allah sama-sama kita dapatkan confirmation bersama-sama. Ataupun siapa yang baca dengan baris dhammah? Uttaibun. Pilih C. Tolong jawab A, B atau C. Sekejap lagi kita balik kepada perkataan ini, bagaimana ianya dibaca, dan saya akan huraikan dengan lebih detail kenapa ianya dibaca begitu. Baik, kita terus kepada ini. Di sini pun sama. Hamzah wasal juga. Tetapi dia berada bukan di pertengahan ayat. Yang ini berada di awal ayat. Ini berada di awal kalimah tetapi bukan di awal ayat. Jadi oleh itu dia hilang fungsi baris dia. Jadi dia silent di sini. Nun baris atas terus naik di atas lam yang bertanda mati di sini. Dia baca nal abidu abidunal hamidu ha. Ha pedas makhrajnya di pertengahan kerongkong. Begitu juga
abidun al-hamidun as-sa. Baik, di sini huruf alif lam syamsiah. Beza ya, sahabat-sahabat perhatikan. Alif lam qamariyah, lamnya ada tanda mati. Lam ada tanda mati. Alif lam syamsiah, lamnya kosong. Di atas lam itu tidak ada tanda mati asli. Jadi yang mana yang tak ada tanda mati asli, dia tidak dibunyikan lam tersebut. Jadi nun baris atas ini bukan naik di atas lam seperti ini, tapi naik terus di atas sin yang bersabdu. Hamidun as-saihu. Sa itu dibaca 4 atau 5 harakat. Ihu, ha pedas 2 harakat. Narraki'u. Nun baris atas ini alif lam syamsiah, di sini sekali lagi tidak dibunyikan lam itu, terus naik di atas ra. Raki'u, a'i'u, dengan dipanjangkan 2 harakat. Raki'un as-sajidu. Sama juga di sini alif lam syamsiah, lamnya tidak dibunyikan. Sajidun al-amiru, nal-amiru. Itu dipanjangkan 2 harakat. Ini dipanjangkan 2 harakat. Amiruna bil ma'rufi wan. Di sini wajibul gunnah, wajib dengung. Di sini 2 harakat. Wan nahuna 'anil munkar. Di sini ikhfa hakiki disamarkan 2 harakat. Munkari wal. Ri nak ke wal, jangan lambat. Selalunya tempat-tempat yang saya beritahu begini adalah tempat yang selalu dilakukan kesalahan, di mana orang lambat dan masuk ri ke wal itu. Anil munkari wal hafidhu. Lu. Wadhi'lu. Ujung lidah itu, tapi ditebalkan ya. Hafizuna li hududillah. Dan lafz jalalah di sini dibaca nipis kerana datang sebelumnya huruf berbaris kasrah, dan bila pilih untuk waqaf pada perkataan Allah, jangan kurang dari 2 harakat. Jangan waqaf dengan li hududillah. Tak betul. Dia mestilah li hududillah. Baru berhenti. Kemudian wabashiril mu'minin. Wabashiril, bukan wabashiril. Beza ril dengan ril. Ra baris kasrah bunyi ri, bukan bunyi re. Jadi bila bertemu lam jadi ril. Mu'minin, ma'aril disukun. Di hujung baru masuk ke nun. Nin, bukan masuk awal jadi mu'minin. Tak betul. Mestilah waqaf dengan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat. Jom kita lihat ayat ini. Tapi sebelum kita baca ayat ini, saya nak balik kepada soalan kuis kita yang pertama tadi itu. Sahabat-sahabat, minta ada yang tolong tulis ya. Poin ini penting ya, penting. Minta juga tolong share. Tolong share. Mungkin maklumat yang saya nak sampaikan ini juga bermanfaat dan membantu kawan-kawan kita yang lain. Kalau ada jumpa di awal perkataan, di awal kalimah, di awal ayat, hamzah wasal. Hamzah wasal itu apa? Huruf alif yang ada macam kepala sad di atasnya ini datang selepasnya huruf lam, maka tanpa berfikir panjang, bacalah dengan baris fathah. Baca ar-raki'un. So, siapa yang jawab A, saya tengok ramai yang jawab A. Alhamdulillah, jadi jawapan tersebut adalah betul. Ar-raki'un. Begitu, jangan baca irra ataupun urra. Jom kita baca bersama-sama. Sahabat-sahabat, tarik nafas insya-Allah. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين.
Okey, dapat diharapkan sahabat-sahabat bolehlah ikut insya-Allah sama-sama. Lepas ni cuba praktis dan praktis lagi. Apa kata? Sekali lagi kita tarik nafas dan kita baca ayat tersebut. Ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Okey, begitulah sahabat-sahabat. Diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar At-Taibun. Sekali lagi kita baca At-Taibun. Tadi At-Taibun ya. At-Taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raki'un as-sajidun. Baik, saya waqaf di situ. Kalau sahabat-sahabat yang sampai nafas nak teruskan silakan. Sekurang-kurangnya saya nak bagi tahu kalau waqaf begini nak ibtidak balik dia macam mana? Sama ada nak ambil daripada as-sajidun ataupun ar-raki'un tidak ada masalah. Tetapi kena berikan balik baris itu. Dia tak boleh tiba-tiba baca sajidun saja. Kerana kita nak mula dia di awal ayat. Jadi kita ambil as-sajidun ataupun ar-raki'un. Di mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Yang penting diberikan baris. Ar-raki'un as-sajidun al-amirun bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Okey, tadi ayat yang pertama tu saya baca, saya terus mula daripada Ar-Raki'un. Lepas tu kita mula daripada At-Taibun. Saya dah baca balik tadi yang terakhir tadi. Begitulah ya sahabat-sahabat. Kalau kata contohnya kita waqaf tak sampai nafas, kita sampai pada sampai sini je. Saihun. Ambil balik daripada as-saihun. Bagikan baris. Ataupun sampai sini saja. Ambil daripada al-hamidu. Begitu juga kalau kata sampai al-amiru nabil ma'ruf, sampai situ saja. Ambil daripada waqaf, bila waqaf di sini ambil pada sini. Begitulah sahabat-sahabat ya. Yang mana yang mungkin yang tertanya-tanya macam mana nak waqaf, macam mana nak ibtidak dalam situasi yang sebegini. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar ya. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu. Jangan lupa ya, bantu saya untuk tekan button share untuk kongsikan ilmu ini dengan ahli keluarga dan kawan-kawan kita insya-Allah. Kita lihat ayat seterusnya. Maka lin, didengungkan di sini dua harakat. Lin wajibul gunnah, wajib dengung dua harakat. Lin nabiyyi walladzina amanu. Ya bersabdu, tekankan. Lin nabiyyi wal, lam bersabdu. Walladzina amanu. Ay, di sini idgham bi gunnah. Daripada an jadi yastaghfiru. Tau bukan ta tetapi tau. Taghfiru lil lil bukan lil, jangan baca lil, baca lil ya. Lam bari kasrah bunyi li, bukan bunyi le. Bila bertemu lam jadi lil. Lil musyrikina walau kanu, walau muncungkan mulut. Ka dua harakat, nu empat atau lima harakat. Uli
uli, jangan baca uli. Ini u tak panjang. Ini huruf zaidah saja. Hanya ada pada tulisan, tidak pada bacaan. Uli, li 2 harakat. U 1 harakat. Uli qurba mim. Di sini hukum iqlab. Apa maksud iqlab? Ditukarkan. Apa yang ditukarkan? Bunyi nun kepada bunyi mim. Daripada min jadi mim, dipanjangkan 2 harakat. Min ba'di ma ya bersabdu. Ma tabayyana lahum. Izhar syafawi. Sempurnakan saja. Dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Annahum. Izhar syafawi. Sempurna saja hum. Terus masuk. Bukan as, jadi huruf sin nanti. Hati-hati. Jangan tertukar antara huruf sin dan huruf sad. Ashabul jahim. Ba bari dhammah bertemu lam yang bertanda mati. Jadi bul jahim. Ha, hai, hau. Ha pada di pertengahan kerongkong. Kita dengarkan ayat ini dulu, sahabat-sahabat. Tarik nafas, kita baca bersama-sama. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu. Saya waqaf di situ dan saya tidak daripada walau kanu. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Okey, boleh ikut diharapkan sahabat-sahabat. Mungkin boleh berikan sikit komen macam mana penyampaian saya ini, terlalu laju, terlalu perlahan ataupun bagaimana. Alhamdulillah sahabat-sahabat. Tarik nafas. Sekali lagi kita bacakan. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maaf, sekali lagi kita baca ya. Sepatutnya uli ya, uli. Maafkan tadi, sepatutnya li ya. Kesilapan tadi. Kita baca sekali lagi ayat ini. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Okey, kita teruskan ayat yang seterusnya. Maafkan tadi ada sedikit kesalahan, tapi saya repeat balik tadi bacaan yang sebetulnya. Baik, kita nak teruskan ayat yang ke-114. Hari ini kita baca sampai ayat 117 saja ya, insya-Allah. Diharapkan sahabat-sahabat dapat mengikuti, walaupun kita bacanya tidak banyak, satu hari satu muka surat saja, tetapi diharapkan yang sedikit itu memberi manfaat yang banyak ya, insya-Allah. Kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Wa ma kana, nun baris atas ini terus naik di atas sin. Jadi nampak tak hamzah wasal ini dia tidak ada fungsi bacaan kerana dia berada di pertengahan ayat. Kanas, nun baris atas naik atas nas. Di atas sin itu. Kana istighfaru ada lantunan itu. Qaqalah namanya. Qaqalah sughra di sini. Ibrahim li abi
ma nak ke li jangan lambat. Selalunya bila perkataan nak masuk perkataan yang baru, kadang-kadang orang yang terlambat nak masuk. Li abihi illa am. Di sini nun mati bertemu mim, idgham bi gunnah. Jangan baca an, baca terus masuk. Am, dua harakat. Mau'idatin. Di sini idgham bi gunnah. Mau'idatin, masuk beserta dengung dua harakat. Wa'adaha, 4 atau 5 harakat. Iyyahu falamma. Yahu nak ke fa, jangan lambat. Falam, dan bila masuk lam itu kena dengung dulu 2 harakat di sini. Jangan cepat sangat masuk, jangan baca falamma tabayyana lahu. Tak betul. Dia kena baca falamma tabayyana lahu. Ya bersabdu. Tabayyana lahu. Hu itu kena panjang 4 atau 5 harakat. Maksilah tawilah di situ. Annahu. An, di sini kena dengung 2 harakat. Wajibul gunnah. Annahu aduwul. Baik, di sini idgham bila gunnah. Asalnya aduwun lillah. Jadi aduwul. Aduwul. Wa bersabdu, tekankan. Aduwul lillah. Lafz jalalah di sini dibaca nipis 2 harakat. Lillahi tabarra'a min. Kalau waqaf, ha itu diberikan tanda mati mendatang. Tapi kalau kita sambung, ha itu ada baris dhammah dan cepat masuk kepada inna Ibrahim. Baik, saya anggarkan mungkin ramai yang akan pilih waqaf di sini, tapi waqaf dengan betul ya. Makhraj yang terakhir adalah huruf ha. Kemudian ibtidak pada inna Ibrahim mala'aw. Waw bersabdu, tekankan la'awahun. Ini ha besar, ha simpul. Halim, kemudian ha pedas di pertengahan kerongkong. Halim. Kita dengarkan. Selalunya ha bila ha dengan ha duduk dekat-dekat, kadang-kadang orang tertukar ataupun terkeliru pada sebutannya. Pastikan ada perbezaan di antara ha simpul ini makhrajnya di pangkal kerongkong, ha ni makhrajnya di pertengahan kerongkong. Kita baca dahulu ayat ini insya-Allah. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah. Saya waqaf di situ untuk memberikan kemudahan pada teman-teman yang mungkin tidak sampai nafas. Kemudian terus ibtidak pada falamma. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Baru berhenti di situ. Tapi berhenti pada bacaan ayat, bukan berhenti belajar. Jangan ke mana-mana. Kita sedikit lagi. Kita nak baca hari ini sampai ayat 117 ya. Sekarang kita nak masuk ke ayat 115. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, boleh tak saya dapatkan sekali lagi thumbs up dan juga heart. Nak bagi sekali boleh, nak bagi 2 kali boleh. Lagi banyak, lagi kami bersemangat untuk buat perkongsian ini. Baik sahabat-sahabat, jangan lupa yang baru bersama dengan kita ya, selamat menonton, selamat belajar. Diharapkan sahabat-sahabat dapat menekan button share. Kita lihat ayat yang seterusnya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman. Di sini hukum iqlab daripada qauman. Ini terbaris tanwin 2 di atas ya. Ini man, tetapi mungkin ada yang tanya, Ustaz, macam mana jadi man sedangkan di sini satu baris saja? Ingat ya, di dalam Al-Quran Rasam Usmani, hukum iqlab, instead of baris 2, dia tulis satu baris tetapi ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Ini sebenarnya tanwin 2 di atas.
Jadi bacaannya dah tak jadi nun dah tak jadi man dah, jadi mam. Kena masuk ke dalam mim, kena tukar daripada nun kepada mim. Tetapi bibir itu jangan dengungkan. Bibir itu sekadar bersentuhan saja. Qauman ba', 2 harakat baru masuk ba'da id di hujung lidah. Hadahum. Idzal syafawi sempurnakan saja. Hatta, ha pedas. Hatta yubayyinu lahum. Di sini kena dengungkan 2 harakat. Mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir. Dengungkan 2 harakat. Lahum, barulah ma yattaqun. Kemudian innallaha bikulli syai'in. Idzar halqi. Jangan panjang. Jangan baca syai'in alim. Salah. Dia kena sempurna saja in, jangan panjang. Terus masuk alim. Kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat, tarik nafas. Kita baca bersama-sama. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Okey, boleh ikut diharapkan sahabat-sahabat ya, insya-Allah. Perlahan-lahan lah ya, yang mungkin ada yang baru berjinak-jinak untuk memahirkan diri dalam Al-Quran ya. InsyaAllah semoga saya doakan sahabat-sahabat dipermudahkan Allah dalam proses pembelajaran ini ya. Yang mana yang dah bagus, Alhamdulillah, kongsikan ilmu. Ajarlah kepada siapapun kawan kita, anak kita, walaupun 1-2 perkara yang kita tahu, kongsikan dengan mereka insya-Allah. Baik, kita nak masuk pada ayat yang kedua terakhir untuk hari ini, ayat yang ke-116. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat ya. Siapa nak minum air silakan ya. Wajibul gunnah. Ini wajib dengung 2 harakat. Jangan terus baca innallaha lahu. Tak betul ya. Kalau kita nak cepat sebagaimanapun, jangan sampai terlanggar tajwid. Disiplin pada hukum-hukum tajwid. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Di sini kaf baris dhammah, terus nak di atas sin yang bertanda sabdu, ini alif lam syamsiah ya. Mulkus samawa, ma 2 harakat, wa 2 harakat. Tiwal ard. Itu kalau nak waqaf. Kalau kita nak wasal jadi mulkus samawati wal ardi yuhyi. Itu kalau nak sambung. Kalau waqaf jadi waqaf pada dha itu dan diberikan tanda mati mendatang. Yuhyi wa yumit. Ha pedas ya. Yuh bukan yuh. Yuhyi 2 harakat, wa yumit. Dan kalau nak waqaf di sini, ta itu diberikan tanda mati mendatang dan diberikan bunyi hamas, itu bunyi angin itu. Wa yumit. Kemudian wa ma lakum. Dengungkan di sini mim mati bertemu mim. Idgham mislan saghir 2 harakat. Mi disamarkan di sini hukum ikhfa hakiki dengan panjang 2 harakat. Mi bukan min lagi dah, jadi samarkan. Min dunillah. Lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Himiu di sini masuk berserta dengung. Nun mati bertemu waw. Miu wali, ya bersabdu. Tekankan waliyu. Di sini masuk berserta dengung sekali lagi idgham bi gunnah. Waliyu wala nasir. Dan sir gitu. Jangan baca sir, itu jadi tebal. Wala nasir. Ra-nya jadi ini nipis. Kita dengarkan ayat ini sahabat-sahabat, tarik nafas, kita baca bersama-sama. Inna Allaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Kemudian baru masuk ayat yang terakhir. Diharapkan masih bersemangat sahabat-sahabat. Jom, yang mana yang belum lagi tekan button share, bantu saya kita panjang-panjangkan ilmu ini dengan menekan button share. Kita sudah berada pada kedudukan ayat yang terakhir. Nanti habis saja ayat ini, saya nak ajak teman-teman kita baca balik semua daripada awal ayat 112 hingga 100 ke-17. Baik, sahabat-sahabat, kita dengarkan ayat ini dahulu. Di sini dibaca laqad taballah. Jangan baca laqad, jangan baca qaf itu naik di atas dal. Dia terus masuk di atas ta yang bersabdu ini dan tidak ada lantunan. Laqad taballah. Lafz jalalah dibaca tebal. Wa'alan, dengungkan di sini dua harakat wajibul ghunnah. Nabiyyi wal muhajiri. Jiri, ri jadi nipis, dua harakat. Nawal di sini ikhfa, kena samarkan dua harakat panjang, jangan lupa. Jangan baca wal ansa, tak betul, dia kena baca wal ansaril ladzina taba'u. Nun baris atas naik di atas ta yang bersabdu. Taba'uhu fi sa'atil ta baris bawah naik di atas lam yang bertanda mati ini. Usrati min di sini hukum iqlab. Dibacakan dengan ditukarkan daripada min ba'di jadi min dua harakat, barulah ba'di ma kada yazighu qulu. Ini ghain makhrajnya di hujung kerongkong. Qaf pula di pangkal lidah. Yazighu qulu. Bezakan. Jangan baca. Ya, kalau ada teman-teman yang masih lagi confused, Ustaz, saya confused lah yang mana ru, yang mana qu. Jangan risau. InsyaAllah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami kirimkan buku asas dan buku tajwid untuk membantu anda belajar balik Al-Quran daripada asas, dan kita ajar balik hukum-hukum tajwid satu persatu. Kalau dalam Al-Quran huraian saya ini banyak hukum-hukum yang terlibat, dalam satu ayat itu pun dah banyak hukum. Tapi kalau daripada buku asas dan tajwid yang akan kami berikan itu, dia mengikut tajuk-tajuk. Ada contoh-contoh dia. Contohnya kita belajar izhar, dia datangkan contoh izhar sahaja dan kita baca bersama-sama. Kalau nak dapatkan semua itu, insyaAllah tunggu sehingga akhir pelajaran. Saya akan kongsikan. Maka yazighu qulubu fariqim. Di sini dibacakan dengan masuk beserta dengung daripada fariqin jadi fariqim. Fariqim dua harakat. Minhum, min idhar halqi, hum idhar syafawi. Dua-duanya jangan dipanjangkan. Sempurnakan saja bunyi nun dan mim matinya. Kemudian terus masuk. Dua harakat. Jangan baca summata, tapi baca dengan summata baru masuk. Summata ba'alaihim. Dan waqaf di situ terus ibtidak pada innahu, dua harakat wajibul ghunnah. Kalau teman-teman jumpa nun ataupun mim yang bertanda sabdu, jangan lupa bacakan dengan dengung dua harakat. Innahu bihim idhar syafawi. Sempurna terus masuk. Raufur. Di sini idgham bila gunnah. Daripada raufun datang ra jadi raufur. Raufur rahim. Ha pedas. Ha hai hau. Rahim. Di ujung baru masuk ke dalam mim. Kita dengarkan dahulu ayat ini, sahabat-sahabat. Kita baca bersama-sama. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'ah.
Saya waqaf di sini. Kalau saya waqaf di sini, ta itu ditukarkan kepada bunyi ha. Sebab ini ta marbutah, ta simpul. Ya. Kemudian saya akan ibtidak balik pada wal ansaril ladzi. Wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqim minhum. Baik, sekali lagi kita baca daripada ma kada yaziq. Ma kada yaziqu qulubu fariqim minhum thumma taba alaihim innahu bihim raufur rahim. Baik, alhamdulillah. Jadi jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 12 hingga ayat ke-117. Diharapkan sahabat-sahabat semua dah bersedia ya, insya-Allah. Siapa nak betulkan kedudukan ya. Sebelum kita mulakan bacaan ini, boleh tak sekali lagi saya nak minta sahabat-sahabat berikan thumbs up dan juga heart, dan jangan lupa untuk menekan button share. Dan bagi mereka yang nak mendapatkan buku asas dan tajwid daripada kami, insya-Allah, serta rakaman buku tersebut, bukan kita beri buku saja, kita berikan juga rakaman buku tersebut untuk belajar balik daripada asas, insya-Allah. Tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل
Inna Allah lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ah والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ما كان يذيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Alhamdulillah. Jadi begitulah sedikit sebanyak sahabat-sahabat yang boleh saya sampaikan. Diharapkan perkongsian ini memberi manfaat dalam meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, insyaAllah janji temu kita setiap hari di Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam ya. Sahabat-sahabat yang mungkin pertama kali bersama dengan kita yang nak ikuti sambungan bacaan ayatnya, jangan lupa untuk follow page Fatihah Learning Center bagi mengikuti pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan setiap hari. Baik, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, kalau ada di kalangan teman-teman yang nak belajar balik ya daripada awal makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu, selain daripada mengikuti live yang saya berikan ini, insya-Allah bismillahirrahmanirrahim, minumkan air ya. Selain daripada mengikuti live yang saya berikan ini, sahabat-sahabat akan diberikan dengan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut ya yang telah kita rakamkan. Jadi sahabat-sahabat akan mendapat panduan dan bimbingan yang dia akan dihuraikan, akan dibimbing oleh saya sendiri dalam kita nak memperbetulkan sebutan huruf dan juga hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran. Selain daripada dua buah buku dan rakaman ini, mereka yang menyertai menjadi ahli cepat Quran, kita akan berikan juga nota ringkasan asas tajwid. Kita telah ringkaskan ilmu tajwid dalam satu nota yang setebal lebih kurang 30 muka surat lebih lah ya, akan diberikan kepada anda juga. Selain daripada itu, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk yang akan diberikan daripada masa ke masa. Keseluruhan video rakaman yang pelajar ahli cepat Quran akan terima adalah hampir 800 video pelajaran ya, bukan 8 video, bukan 80, tapi hampir 800 video pelajaran. Dan yang ketiganya, kita berikan konsultasi eksklusif kepada teman-teman ahli cepat Quran. Walau di mana saja berada, kita boleh buat video call sehingga ada sebarang persoalan, pertanyaan dan sebagainya untuk mendapat bimbingan langsung daripada kami, insya-Allah. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan, tidak ada yuran tahunan. Untuk menjadi ahli cepat Quran, ada yuran keahlian sekali sahaja untuk seumur hidup. Dan kita mengenakan yuran keahlian yang sangat rendah. Itu pun kita kenakan untuk menampung kos-kos buku yang akan dikirimkan, kos posting, kos rakaman dan sedikit sebanyaklah kos-kos yang terlibat. Itu pun sangat-sangat minimum ya. Sangat-sangat minimum. Mungkin yang tertanya-tanya, berapa Ustaz yuran keahlian seumur hidup ini? Jangan bimbang. Yuran keahliannya bukan ribuan ringgit. Bukan even 500 atau 400 atau 300. Untuk sahabat-sahabat yang nak mendapatkan bimbingan ini dengan rasa rendah dirinya, insya-Allah sahabat-sahabat, marilah saya nak mengajak bersama kami dan kawan-kawan yang ramai yang lain yang telah menjadi ahli cepat Quran dengan hanya membayar yuran keahlian RM270 seumur hidup. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Jadi, oleh itu jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan dua buah buku ini beserta rakamannya, beserta rakaman Al-Quran, beserta dengan bimbingan
konsultasi dengan kami insya-Allah seumur hidup. Jadi sahabat-sahabat ya, insya-Allah yang berhajat boleh komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak dapatkan semua itu, ataupun mungkin sahabat-sahabat rasa okey saya dah boleh baca Ustaz, jadi saya nak hadiahkan buku ini kepada isteri saya, kepada suami saya, kepada anak-anak saya ataupun kawan-kawan ataupun kepada ibu ayah, juga boleh hubungi kami insya-Allah untuk mendapatkan keahlian cepat Quran untuk dihadiahkan kepada insan yang tersayang. Kalau sebelum ini mungkin kita selalu hadiahkan beg, kasut, baju, handphone dan pelbagai lagi. Jadi kali ini mungkin kita boleh tukar, hadiahkan kepada insan yang tersayang satu kaedah bacaan, belajar mengaji Al-Quran dengan cara yang mudah dan cepat daripada asas bersama dengan kami di Cepat Quran ini. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat yang nak dapatkan komen nak jadi ahli cepat Quran di ruangan komen, ataupun sahabat-sahabat boleh print screen nombor yang tertera ini. Nanti habis live ni terus WhatsApp kami. Nombornya 0111-621-7797. Saya ulangi, nombornya 0111-621-7797. Ataupun sahabat-sahabat boleh tinggalkan nombor telefon anda. Kalau rasa Ustaz saya tak tahu macam mana nak print screen ni, jangan bimbang. Tulis nombor telefon anda di ruangan komen. InsyaAllah nanti admin kami akan hubungi, akan guide macam mana nak daftar dan akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan buku yang saya sebutkan tadi ke rumah anda. Ataupun mungkin teman-teman yang dah biasa buat pendaftaran di atas talian, boleh terus pergi ke laman web www.cepatquran.com dan buat pendaftaran di situ ya. Saya ulangi sekali lagi, yang berhajat untuk mendapatkan keseluruhan apa yang saya terangkan tadi itu, komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun WhatsApp kami ke nombor yang tertera di bawah ini, ataupun terus pergi ke laman web www.cepatquran.com. InsyaAllah sahabat-sahabat kita berjumpa dalam sambungan bacaan ayatnya esok hari. Sungguhnya yang baik dan sempurna itu hanyalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf tadi sepanjang perkongsian saya tadi itu ada satu dua perkara yang tersilap yang telah kita betulkan ya, insyaAllah. Kerana sesungguhnya yang lemah, yang silap itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya hamba yang penuh dengan kedaifan ini. Mohon maaf, jutaan kemaafan diharapkan. Saya selesai sekali itu dahulu sehingga kita berjumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan kita berjumpa lagi. Selamat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barqi, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barqi juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba.
Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.